يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tuan-tuan yang hadir, hendaklah kita berdiam diri, jangan bercakap-cakap ketika khatib sedang membaca khutbah, kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah anzil wa imamu yaktub faqad la'aw." Rawahu Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أحمده سبحانه بما هو له أهل من الحمد
وأؤمن به وأتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أنزل عليه ربه القرآن المبين وجعل رسالته رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di kesempatan ini dan pada hari yang barakah ini, saya berpesan pada diri saya sendiri dan seterusnya kepada hadirin yang hadir pada hari ini, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala tegahan dan larangannya. Mudah-mudahan kita semua layak mendapat tempat yang baik sesudah kita kembali kepadanya. Saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, suatu hakikat yang tidak dapat kita nafikan bahawa sesungguhnya kita semua sedang menunggu saat tibanya kematian. Kemudian kita akan dikebumikan di dalam lubang kubur berseorangan diri, tinggal di dalamnya yang berkemungkinan merupakan satu taman dari taman-taman surga atau satu lubang dari lubang-lubang api neraka. Kemudian di akhirat kelak kita semuanya akan dihimpunkan semula untuk menerima balasan atas segala apa yang telah kita kerjakan dan usahakan di dalam kehidupan di dunia kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang bermaksud, Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Ia maha kuasa membalas amal kamu, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Mati adalah pasti, tetapi kepastian inilah yang kita selalu lupa dan alpa, hingga kerananya kita tidak pernah berasa takut untuk berbuat dosa dan maksiat. Begitulah juga karena kealpaan inilah kita tidak punya semangat untuk melipat gandakan amal-amal ibadat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru min zikri hadhihi lazzat." Artinya, perbanyakkan olehmu pada mengingati sesuatu yang memutuskan segala kelazatan, yakni mati. Sesungguhnya dalam menghayati mati mengandungi manfaat dan kebaikan yang sangat banyak. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan,
apabila kita telah mati, bermakna sudah habislah kehidupan kita di atas dunia ini, telah tamatlah masa untuk melakukan amal kebajikan. Kita kembali bertemu dengan Allah bersama berbekalkan apa yang telah kita sediakan sepanjang hayat kita di dunia ini. Itulah sahaja bekal yang kita ada. Syukur alhamdulillah. Kiranya kita kembali kepada Allah dengan bekalan pahala dan hati yang tenang, yang melayakkan kita untuk mendapat limpahan rahmat kasih sayangnya. Seterusnya dimasukkan kita ke dalam surganya yang kekal abadi. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Suratul Fajr ayat yang ke-27 hingga 30. Yang maksudnya, setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat, Tuhan menyatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan disambut dengan kata-kata, wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diridai di sisi Tuhanmu, serta masukkanlah engkau di dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Tetapi na'udzubillah, sekiranya kita kembali kepadanya dengan tangan, kaki dan seluruh anggota kita berlumuran dengan dosa dan maksiat, lantas kita akan diazab sebagaimana balasan atas dosa-dosa yang tidak terampun. Kerana keangkuhan dan kedegilan kita dalam memahami maksud dan tujuan sebenar kenapa kita hidup di dunia ini. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sekiranya kita sedar dan memahami hakikat bahawa hidup kita di atas dunia ini ada kesudahannya, pasti sekali kita masih bernafas dan masih lagi diberi kesempatan untuk mencapai berbagai nikmat Allah, kita sentiasa bersiap sedia menghadapi hari perhitungan amalan di hari kiamat kelak. Oleh kerana itu, beramallah dan beribadatlah kepada Allah. Mudah-mudahan kita layak mendapat rahmatnya. Walau sekuat mana dan sebanyak mana pun kita beribadat kepada Allah, ianya akan berakhir bila mana datangnya kematian. Kematian akan memutuskan segala-galanya yang berhubung kait dengan kehidupan dunia. Namun di atas kemurahan dan kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya, di sana terdapat beberapa perkara yang terus-menerus dapat memberi ganjaran pahala kepada kita walaupun kita telah mati, seperti mana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza matal insan in khata'anhu amaluhu illa min salasatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw walidin salihin yad'u lahu." Rawahul Muslim. Artinya, bila mana matinya anak Adam, maka terputuslah dirinya amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang manfaat yang dapat diambil akan kemanfaatannya, dan yang ketiganya, anak yang soleh yang sentiasa mendoakan untuknya. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, jelas dari hadis di atas terdapat 3 perkara yang terus menerus memberi manfaat dan kebaikan yang akan terus menolong kita walaupun selepas kita mati. Pertama, apa-apa yang kita infakkan, sama ada yang berupa kenderaan, kebendaan ataupun kewangan pada jalan kebaikan semata-mata kerana Allah, maka insya Allah selagi mana ia dapat dimanfaatkan oleh orang lain,
pahalanya akan terus menerus sampai kepada si mati. Oleh kerana itu, bagi sesiapa yang diberikan kemurahan rezeki oleh Allah berupa wang, ringgit dan harta benda, ambillah peluang ini sebaik mungkin untuk menginfakkan atau mewakafkan apa yang kita ada kepada tempat-tempat kebajikan seperti masjid, surau, pusat-pusat pengajian dan seumpamanya, sebagai bekalan atau boleh dianggap sebagai tabungan akhirat yang akan menjadi bekal kita. Insya-Allah apa yang kita infakkan diterima di sisi Allah. Layaklah kita mendapat kemurahan dan kasih sayang Allah berupa keampunan dan syurganya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-261, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atahu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang maksudnya, bandingan derma orang-orang yang membelanjakan harta pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas rahmat kurniaannya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Janganlah kita asyik dan sibuk memikirkan kelangsungan kehidupan anak cucu dengan menyediakan untuk mereka wang, ringgit dan harta benda yang banyak semata-mata. Alangkah ruginya mereka yang merasa sudah puas dan senang hati dan tidak bimbang kalaupun ajal datang kepada mereka, sedangkan kelak ia datang kepada Allah sebagai seorang miskin pahala walaupun ia kaya raya dalam kehidupan di dunia. Kedua, atas limpahan kasih sayang Allah kepada mereka yang Allah permudahkan untuk mendapat ilmu sehingga ia menjadi orang yang berilmu, maka dengan ilmu tadi ia sampaikan kepada masyarakat, sama ada melalui kelas-kelas pengajian ataupun ceramah ataupun penulisan, maka selagi mana ilmu itu diwarisi oleh satu generasi ke satu generasi dan dapat manfaatkan oleh orang lain, maka ia akan memberi ganjaran pahala kepadanya walaupun selepas ia mati. Oleh kerana itu, bagi yang punya ilmu, bangunlah dan bangkitlah. Ajarkanlah anak-anakmu, masyarakatmu dan anak bangsamu. Sampaikan kepada mereka ilmu walaupun satu ayat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku ini walaupun satu ayat. Mudah-mudahan dengan ilmu yang disampaikan itu akan lahirlah masyarakat yang berilmu dan bertakwa kepada Allah. Di samping bagi si mati, ia merupakan pelaburan yang paling menguntungkan bila mana curahan rahmat dan pahala terus mengalir kepadanya walaupun selepas ianya mati. Ketiganya, seterusnya apa yang akan menjadi penyelamat kita di hari kiamat kelak ialah anak-anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kebaikan untuk kedua ibu bapanya. Beruntunglah mereka yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak walaupun tidak diberi kelebihan dari sudut ilmu dan harta kekayaan. Kemudian ia didik dan asuh anak-anaknya sehingga menjadi anak yang saleh, yang taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, taat kepada kedua ibu bapanya. Anak-anak ini adalah harta yang sangat berharga yang boleh menjadi penyelamat di hari kiamat nanti. Oleh itu, wahai ibu bapa, didiklah anak-anakmu yang berupa amanah Allah ini dengan didikan agama, agar kalau ia dapat berbakti kepadamu dalam kehidupan dunia ini, dan insya Allah ia akan dapat membantu dan berdoa kepadamu selepas kamu mati nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala
di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya ialah manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Saudara-saudara tubuh sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, dalam menghadapi kematian ini ada bermacam-macam ragam manusia. Kemungkinan kematian tadi akan menyebabkan kesedihan dan penyesalan. Kematian bapa bagi si anak berarti sudah habislah peluang untuk berbakti dan berjasa kepada ibu bapanya semasa dalam kehidupan dunia. Di sini kadang-kadang timbulnya penyesalan segala-galanya terasa kurang semasa hayat ibu ayahnya. Kasih sayang, penghormatan, tumpuan dan pengorbanannya terhadap ibu bapanya lebih-lebih lagi bagi mereka yang sibuk dengan urusan kerja dan hal-hal keluarga, sehingga jarang-jarang sekali bertanya khabar, apatah lagi datang menziarahi mereka. Namun penyesalan sudah terlambat dan tiada ada gunanya lagi setelah kematian kedua ibu bapa kita. Begitulah seterusnya bagi mereka yang punya iman dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbulnya penyesalan. Jiran tetangga menyesal kerana jirannya telah meninggal dunia. Teman kerabat menyesal kerana temannya sudah meninggalnya. Semasa hayatnya kita mungkin mengumpatnya, mengambil barang-barangnya, bersikap kasar kepadanya. Tiba-tiba ajal datang sebelum kita berkesempatan memohon kemaafan darinya. Timbullah rasa takut dan bimbang kita kerana berhadapan dengan mahkamah Allah nanti, yang pada waktu itu tidak berguna lagi harta dan wang ringgit. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermaksud pada hari yang tiada lagi memberi manfaat oleh harta benda kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang tenang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh فيا فوز المستغفرين وجنة التائبين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنذر من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذي هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم
فاتقوا لعلكم تفلحون اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والخرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن مرحوم سلطان بدليشة ووالي عهده دuli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlisyah ibni Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير ذات إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة